Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama Muhammad Faris Akmal bin Aziz. Nombor metrik D183111083. Pada hari ini saya akan membentangkan serba sedikit tugasan individu yang bertajuk Erti Sebuah Persahabatan. Sebelum saya memulakan pembentangan saya ini, izinkan saya memberikan sedikit pantun. Alangkah indah hati beriman, akhlak mulia tiada tara. Alangkah indah banyak teman, hidup bahagia banyak saudara. Mungkin sekarang menanam talas, besok menanam bunga pandan. Mungkin sekarang teman sekelas, besok jadi teman dalam kehidupan. Angin utara ke selatan, berhembus lembut amat ringan. Mari kita jaga persahabatan agar indah dalam album kenangan. Sabda baginda SAW, 3 perkara yang boleh mengeratkan persahabatan dengan saudaramu, iaitu memberi salam apabila bertemu dengannya dan menyediakan tempat duduknya dalam satu majlis, serta panggillah dia dengan nama yang paling disenanginya. Riwayat Al-Tabrani. Saya rasa semua orang ada kawan, mungkin sahabat yang kurang ada. Dalam zaman sekarang, kawan bukan sahaja yang bertemu secara bersemuka, tetapi ada juga istilah kawan online. Maksud kawan online tu macam dalam FB ke, Twitter ke, WhatsApp ke, Instagram ke, iaitu kawan-kawan yang dikenali di atas talian. Berjumpa pun tidak pernah, tetapi apabila berbual di talian, sembangnya rancak seolah-olah sudah lama kenal. Pernah juga terdengar orang berkata, saya tidak ada kawan. Betul ke? Bolehkah seorang menjalani kehidupan tanpa kawan di sisi? Pada hakikatnya, Islam amat menggalakkan untuk kita berkenal-kenalan dan menjalinkan persaudaraan sesama kita. Pola kehidupan manusia telah menjadikan kawan atau sahabat sebagai individu penting dalam membentuk kepribadian seseorang, terutama ketika menginjak usia. Oleh sebab itu, kita sering diingatkan supaya bijak memilih kawan. Memilih kawan sentiasa memandu kita kepada kebaikan dan bukan kawan yang hanya akan merosakkan masa hadapan kita sendiri. Pepatah Arab menyebut, bersahabatlah dengan penjual minyak wangi, kita akan menerima percikan wanginya. Manakala bersahabat dengan tukang besi, percikan apinya akan memencikkan bajunya. Kawan, radar komunikasinya mungkin hanya berputar tentang perkara-perkara yang mudah dan menyenangkan. Bicara soal aktiviti seharian, hobi di masa lapang, diskusi tentang sesuatu produk di pasaran dan sebagainya. Kalau sahabat, bagaimana pula? Sudah tentu topik perbualannya lebih serius, matang dan beranalisis. Orang khabar, sahabat adalah orang yang sanggup bersama sewaktu susah dan senang. Adakala sahabat ini datang dari kalangan ahli keluarga sendiri ataupun yang mempunyai pertalian darah, dan ada juga yang langsung tiada ikatan dengan keluarga kita pun. Perhatiannya melebihi saudara sendiri. Orang kata sahabat adalah orang yang sanggup bersama sewaktu susah dan senang. Adakala sahabat ni datang dari kalangan ahli keluarga sendiri ataupun yang mempunyai pertalian darah. Ada juga yang tidak ada pertalian darah, tetapi perhatiannya melebihi saudara sendiri. Paling beruntung adalah memiliki sahabat sejati, iaitu yang akan sentiasa membantu walau kita berada dalam situasi yang bagaimana sekalipun. Walau sahabat sejati inilah yang sukar dicari. Sahabat sejati adalah individu yang mampu memahami diri kita, sama ada ketika tenang maupun beremosi.
sabar dengan karenah kita, dan yang paling penting adalah bersahabat dengan kita dengan perasaan yang tulus. Sahabat yang baik ni adalah mereka yang mengisi kekurangan kita, bukan mengisi kekosongan kita. Sahabat ini selalunya akan memberi pandangan yang kadang-kala tidak selari dengan kehendak dan kemahuan kita. Ini kerana mereka perlu bersikap neutral bagi membetulkan tindakan yang dirasakan tidak betul, bukan sembrono menyokong apa sahaja yang kita lakukan. Mereka boleh menjadi penyokong terbaik, penghibur terbaik, pelawak terbaik, kaunselor terbaik, juga pengkritik terbaik. Sahabat ni, bila kita bergaduh, berperang mulut, tapi hubungan tu mesti akan pulih semula. Itu semua akan menjadikan kita lebih mengenali antara satu sama lain. Dialah juga yang akan mengkritik kita. Kritik tu macam mana pula? Dia khabar lah. Jenis yang tak ada insurans punya mulut, mesti ada je dia khabar. Kau tu dah lah gemuk, pemalas, kuat tidur. Antaranya lah. Ini kerana ia adalah kebenaran dan bukan hanya berkata yang manis dan yang muluk semata-mata untuk mengambil hati kita. Mereka juga yang sambut air jadi kita. Mereka ada je kat sisi kita. Sambut air jadi kita. Bila yang dah kahwin, ada yang jadi pengapit. Mereka juga tumpang gembira bila kita ada cahaya mata. Malah boleh bergaul dengan ahli keluarga kita dan menjadi sebahagian daripada keluarga kandung kita. Macam tu. Paksi persahabatan adalah kasih sayang, keikhlasan dan kejujuran. Sahabat juga adalah orang yang mampu menyimpan rahsia dan keaiban kita. Mereka tidak semudahnya mencanangkan keburukan kita ketika tercetusnya pergaduhan ataupun perselisihan pendapat. Rahsia dan keaiban kita erat disimpan kerana bertunjangkan rasa jujur dan ikhlas. Sahabat juga yang sentiasa bersabar dengan karenah kita. Kita mungkin telah melakukan kesilapan tetapi tidak beralah untuk sentiasa mengingati kita. Sehingga ke satu tahap mungkin mereka kecewa kerana telah banyak kali mengingatkan kita, tapi kerana ego kita menganggap nasihat mereka hanya teguran yang tidak berasas dan mengganggu. Kebiasaannya alam persekolahan lah yang membawa ikatan persahabatan. Cuma sama ada ia akan berakhir apabila tamat tempoh persekolahan atau berterusan hingga ke alam dewasa. Saling memaklumkan, sudah mendirikan rumah tangga, sudah ada anak berapa orang, saling bertemu ketika perayaan dan berhubung melalui telefon atau apa sahaja medium perhubungan yang serba canggih pada masa kini, yakni yang saya kata tadilah, Facebook, WhatsApp, Twitter ke, Instagram ke, tu. Kecanggihan teknologi masa kini telah memperkenalkan grup di WhatsApp. Tidak kiralah grup rakan sepejabat, kawasan perumahan maupun alumni kolej atau fakulti. Tidak dapat dinafikan medium inilah yang paling popular dan berkesan untuk menyampaikan maklumat. Malah, kawan-kawan yang sudah lama hilang dapat dikesan dan dimasukkan sekali di dalam grup tersebut. Islam sendiri menggalakkan untuk kita menjalinkan persahabatan dengan siapa sahaja asalkan kita tahu menjaga batasan persahabatan dan memilih sahabat yang baik yang boleh melorongkan kita ke arah kebaikan, iaitu yang mentaati Allah SWT dan Rasulnya. Nabi Muhammad SAW pernah mengibaratkan ikatan persahabatan antara dua orang Muslim dengan dua belah tangan. Baginda tidak menggunakan perumpamaan lain kerana jalinan hubungan antara kedua-dua tangan sangat tepat untuk dijadikan ibarat dalam menggambarkan tentang hubungan sesama manusia. Kita boleh melihat bagaimana kedua belah tangan saling membantu satu sama lain dalam usaha mencapai sesuatu tujuan. Kedua-dua bersatu untuk mencapai tujuan yang sama. Sebagai contoh, ketika kita mengangkat kotak yang berat dan besar, bukankah kedua-dua belah tangan memerlukan antara satu sama lain?
Maksud dia macam tu. Ikatan persahabatan terjalin atas paksi kasih sayang, saling mengambil berat dan mengambil perhatian di saat susah dan senang. Sekian lama bersahabat, sudah tentu masing-masing sudah memahami sikap dan perangai sahabat sendiri. Ada masa kita boleh bertelagah atau berselisih pendapat, tetapi itu adalah rencah yang memberi kemanisan dalam persahabatan. Bersahabatlah kerana dunia kita tidak lengkap tanpa peneman-peneman yang setia ini. Hubungilah mereka andai kita sudah melupakan mereka. Jalinkanlah ikatan yang murni dan semoga Allah memelihara persahabatan tersebut sentiasa dalam lindungannya. Dijauhkan daripada fitnah dan sifat dengki yang mampu meleraikan ikatan itu. Kalau ada selisih faham, bermaaf-maafanlah kerana kita sendiri tidak tahu sehingga bila kita masih bernafas di dunia ini. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.